Assalamualaikum semua. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Amirah Baharum dan hari ini saya dan juga kawan saya iaitu Zunur Husna akan berkongsi tentang kerjaya jurutera ataupun lebih dikenali sebagai engineer. Kerjaya jurutera penting dan besar kepada kemajuan negara kerana tanpa jurutera, siapakah yang akan merancang mereka bentuk projek-projek seperti pengairan, jalan raya, jambatan, pelombongan jana kuasa dan juga kilang. Oleh itu, siapa itu jurutera? Pada pemahaman saya, jurutera ialah individu yang terlatih dalam mereka membuat dan menggunakan jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam ataupun jurutera elektrik dan juga jurutera kapal terbang. Mereka perlu menitik beratkan inovasi mengenai komposisi sesuatu produk dan struktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyelesaikan masalah-masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-kaedah sedia ada dan merintis kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik, kebolehan dan kepandaian yang kreatif. Malah, tugas mereka meliputi kajian dan pembangunan, pembinaan, penyelenggaraan, pengawalan, pengeluaran, perundingan, pengurusan dan juga latihan. Kemudian, saya akan berkongsi tentang syarat untuk menceburi bidang kejuruteraan. Pertama sekali, calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan ataupun luar negara. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli Institute of Engineer Malaysia sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineer Malaysia. Mereka memerlukan 3 tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang yang berkaitan sebelum layak ditemuruka bagi mendapat tauliah jurutera profesional. Selain itu, jurutera awam dinaungi oleh sebuah badan profesional yang dipanggil Lembaga Jurutera, Board of Engineer dan Institusi Jurutera. Di Malaysia, badan ini dipanggil Lembaga Jurutera Malaysia ataupun Board of Engineer Malaysia BEM dan Institusi Jurutera Malaysia IEM. Seringkali kita mendengar bahawa jurutera mengejar gelaran IR di hadapan nama mereka, betul? Gelaran ini bukanlah seperti gelaran Datuk atau Tan Sri yang dikurniakan oleh Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong kerana jasa dan sumbangan mereka. Akan tetapi, gelaran ini diperoleh setelah mereka menjalani beberapa ujian dan temuduga yang dijalankan oleh BEM dan IM. Setelah itu, ujian dan temuduga tersebut mereka layak diberi gelaran IR ini. Contohnya IR Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunur Husna binti Osman. Saya akan memberikan penerangan tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seorang engineer. Antara ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai minat yang mendalam terhadap pekerjaan ini. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dalam sains, matematik dan bahasa. Yang ketiga, mempunyai kemahiran komputer. Yang keempat, seseorang yang tekun dan bekerja keras. Seterusnya, seseorang yang punya keinginan untuk berjaya dan seseorang yang dinamik serta boleh bekerja dalam kumpulan. Menurut teori Holland, engineer termasuk dalam kategori seseorang yang realistik. Personality bagi kategori ini ialah gemar menggunakan alatan dan mesin sebagai hobi serta gemar menggunakan kemahiran praktikal dalam setiap pekerjaannya. Bidang engineering ini juga terbagi kepada beberapa jenis seni kerjaya, antaranya jurutera awam, kimia, mekanik, seni bina dan lain-lain. Terima kasih. Seterusnya kami paparkan hasil kemuduga yang telah kami jalankan terhadap IR Muhammad Fakir bin Badrul Shah iaitu Ketua Jurutera di bahagian kejuruteraan Projek Engineer Renewable Energy di Tenaga Sosial atau lebih dikenali sebagai anak syarikat TMB. Mari kita saksikan. Baik, pekerjaan engineer atau jurutera ni bagi pemahaman saya ialah adalah seseorang di mana dia belajar berkaitan engineering ataupun kejuruteraan di universiti dalam ijazah kejuruteraan
dan kemudian dia graduate dan bekerja sebagai engineer. Dan untuk mengiktiraf seseorang itu mengiktiraf seseorang itu sebagai engineer di luar secara legal, secara rasmi, dia perlulah berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Sebab benda ni termaktub dalam Akta Jurutera 1967 dan Regulation 1990 daripada Lembaga Jurutera Malaysia. So, tapi kebanyakan engineer kebanyakannya tak daftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. So, ini adalah dari segi legal, dari segi secara rasmi ataupun layak dipanggil engineer. Okay. Kelebihan pada jurutera ni kadang-kadang adalah nama panggilan dia. So, kadang-kadang bila ada orang tanya tu, bekerja sebagai apa? Engineer. So, bila kerja engineer tu, nama dia gah. Kan? Sebab dah dipanggil secara umum. Maknanya dah terkenal. Semua orang tahu apa? Kelebihan dia, sebab bila gah tu, bila kelebihan tu orang cakap, kerja engineer ni gaji dia besar. Kan? Ataupun gaji besar, kemudian nampak macam elegan, eksklusif, macam tu. Kerja bagus. Asal kerja apa? Bila tanya balik kampung, kerja engineer, kerja bagus. Macam tu. So, itu dah norm dalam kita punya masyarakat kat Malaysia ni. So, tapi kekurangannya terdapat. Realitinya adalah tak semudah yang kata. Realitinya bukan semudah dan semanis yang disangkakan. Seperti macam dalam drama-drama TV, engineer kan, jurutera dalam drama TV bawa pelan lukisan ataupun bawa report, pergi tengok-tengok, duduk dalam aircon, tak ada. Dia ada tapi sikit. Kebanyakan adalah engineer dia bekerja secara struggle maknanya memang betul-betul kena hard working untuk dapatkan engineer. Dia banyaklah bukan kekurangan tapi adalah cabaran bagi saya. Sebab dari segi gaji, sebab terlampau ramai sangat engineer kat Malaysia ni. Jadi gaji dia kena compete. Ada setengah company, setengah syarikat dia bagi gaji. Dia bagi gaji contoh 1,800, 2,000, 2,500. So tengok kalau dia letak 1,800 ramai berebut-rebut nak masuk sebab ramai sangat graduan. So dia boleh manipulate. Sebab kita belum ada akta yang kuat kuasakan setiap engineer minimum gaji 3,000, tak ada. So mana-mana company kat luar dia manipulate. Kecuali kalau company yang besar, dia memang ada range standard. Dia memang ada range standard untuk kerja engineer. Baik. Kalau peluang untuk kerja engineer ni banyak. Engineer ni dia banyak, engineer mechanical, electrical, civil, segala jenis engineering dia boleh panggil engineer selagi mana dia berdaftar. Kalau tu yang saya cakap, kalau dia berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia, dia diiktiraf sebagai engineer. Tapi banyak je orang tak daftar. Banyak je yang tak daftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia kat Malaysia. Dekat dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Kan? Selagi mana dia daftar, dia layak dipanggil engineer. Jurutera yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Kan? So, peluang-peluang yang terdapat sebagai engineer ni, dia kalau dia bekerja sebagai engineer ni, dia tak sama. Bila bekerja dengan belajar adalah dua perkara yang betul-betul berbeza. Kan? Kalau ikutkan bagi saya rasa kalau ikutkan belajar ni hanya 30% je. 70% tu kita bekerja di luar tu. Macam mana? Untuk pengetahuan, saya dah bekerja lebih kurang 10 tahun di tenaga ni. 10 tahun. So, macam-macam yang kita belajar, kan? Sampai sekarang ni, saya pun masih banyak lagi benda yang saya belajar atau peluang. So, dia dapat peluang terdapat ni, dia boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan skill hands-on kita, skill bercakap kita, skill presentation kita, sebab kita kena present dekat orang ramai. Kan? Skill negotiation kita, nak kata cabaran tu banyak lah. Dengan pengalaman kita yang ada selama 10 tahun ni, cabaran banyak. Cabaran banyaknya ialah contoh kalau kita ni fresh graduate. Cabaran kita nak kerja sebagai teamwork dengan orang-orang lama. Orang-orang lama yang dah bekerja.
yang lebih tua dari kita, orang yang lebih banyak pengalaman dari kita. Itu cabaran yang pertama. Teamwork. Maknanya kita nak sesuaikan diri kita dengan keadaan semasa di tempat bekerja kita yang baru ni. Sebagai untuk fresh graduate. So dia kena sesuaikan diri, kan? Banyakkan bertanya, kan? Banyakkan belajar dengan orang-orang lama. Itu antara cabaran-cabaran. Lepas tu, dah selang lama sikit, kan? Kerja, dia cabaran yang lagi, dia kena pula buat presentation, prepare paperwork, present dekat orang-orang klien yang besar-besar, orang-orang yang sebesar orang-orang yang lebih hebat daripada dia, teknikal. Contoh dari segi engineering teknikal, dia kena present. Orang-orang lebih hebat kat dia kena present. Ini adalah kita punya proposal. Kita nak buat macam ni, nak buat macam ni. Tengok, kalau orang yang lebih tahu dekat luar yang berkaitan dengan apa yang projek kita nak presentkan ni, dia hentam kita, tu cabaran kita lah. Macam mana kita nak menjawab, macam mana kita nak absorb, macam mana kita nak terangkan, explain kan. Sebab cabaran ni banyaklah. Benda yang kita nak buat ni, contoh macam saya membuat substation, ada cawangan masuk utama TMB, di mana ia melibatkan sebenarnya, kalau salah, melibatkan nyawa. Itu cabaran paling besar lah. Sebab dia bermain dengan elektrik. Kalau salah buat keputusan, bila dah on, dia melibatkan nyawa. So, benda yang elektrik ni, dia melibatkan nyawa. Itu cabaran kita lah. So, maknanya cabaran tu melibatkan nyawa adalah cabaran paling besar. Macam doktor lah. Doktor, dia perlu buat sesuatu bedahan, dia melibatkan nyawa. Nyawa orang seorang ni. Itu doktor. Tapi bila melibatkan pada engineer, kita melibatkan nyawa ramai orang. So, bila kita buat sikit, kalau meletup, dia kena kat keadaan sekeliling. Macam tu. Contoh, pekerjaan engineer mempengaruhi kehidupan seharian. Dia memang pengaruhi. Kan? Pengaruhi juga dari segi macam mana. So, kalau kita kat tempat kerja, kita ada masalah. Macam mana kita selesaikan masalah. Kan? Dari segi hands-on ke, dari segi contoh, kita negotiation on the price ke, negotiation on the buat kerja tu ke, kan pengaruhi lah. Macam kita bila balik, kita di rumah dengan isteri, dengan anak-anak, macam mana kita. So kalau kat rumah ada problem elektrik, wiring. So kita ni, kita pula kerja sebagai jurutera elektrik, kan. So benda-benda ni di-effect. Benda tu kehidupan seharian kita. So bila kat rumah tu kita boleh selesaikan masalah. Contoh selesaikan masalah. So contoh kalau kita nak buat rumah, tambah rumah, buat wiring, extend wiring kat rumah, kita tahu macam mana nak design. So dekat rumah tahu barang keperluan electrical macam mana. Bila kita panggil wireman datang buat kerja kat rumah, kan, kita tahu ini kena pakai kabel 4mm untuk water heater, sebab kita dah tahu. So benda tu effect kehidupan seharian kita, kan. Dari segi engineer ni, ialah first dia kena disiplin, datang punctual, kan. Kalau datang meeting tak punctual, last paperwork kena buang, kan. Paperwork kena buang. So kena tolak tepi sebab kita tak punctual nak buat presentation. Ataupun bila kat site, kita datang pukul 10 pagi. Orang kat site start kerja datang pukul 8 pagi, kan. Kita buka 10, site tak boleh buka. Tu benda-benda tu kita kena punctual lah. Dari segi disiplin kena ada. So bila disiplin tu kita dah start, kan, buat kerja, secara automatik kat rumah pun kita akan start lah. Kena mandi awal, kan. Dia efek pada kehidupan seharian kita. Kena mandi awal, nak pergi kerja awal, macam tu. So apakah dia karakter dia, saya rasa engineer, tak kira engineer lah, semua pekerjaan pun karakter dia, kalau orang tu jujur, amanah, fatona, kan, disiplin, jaga masa, jaga waktu, tak selalu MC, kan. So benda tu sifat umum yang perlu ada pada semua, kan. Kalau nak menjadi engineer, dia perlulah ada kemahiran untuk menjadi engineer. Tapi ada je engineer di mana dia membuat bisnes. Dia tengok pada rezeki masing-masing dan juga tengok pada minat masing-masing. Minat tu penting. Mana-mana pun kalau minat tu ada, dia akan lebih, orang cakap, lebih maju ke hadapan. Macam saya minat untuk jadi engineer.
Di mana bila saya minat tu, saya akan lebih fokus untuk bekerja kan. Saya akan lebih banyak buat research kan, lebih banyak study kan. Bila satu job ni saya akan full swing habis, maknanya saya akan study betul-betul bila minat, kemudian bila ada sebarang jenis training ataupun apa, kita ambil semua sebab kita dah minat yang melibatkan kita. Minat tu penting kan. So last sekali, contoh